Yang tak ada dalam Dewan Terus Jawapan Tertulis. Nampaknya ada belakang. Kementerian sebelum saya tadi banyak yang tak hadir, maka dia cepat habis. Yang nampak semua hadir, termasuk Timbalan Perdana Menteri. Izin saya menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Jelebu, Rompin, Seri Gading, Jeli, Rasa, Pendang, Mersing berkaitan usaha meningkatkan produktiviti padi negara. Untuk maklumat ahli yang berhormat, pada 7 Ogos 24, saya telah mengarahkan supaya satu pasukan khas reformasi industri padi dan beras ditubuhkan di PKPM, bertujuan meneliti kelemahan-kelemahan yang ada dalam ekosistem padi dan beras dan mencadangkan langkah penambahbaikan yang boleh dilaksanakan segera. Ini adalah selaras dengan seruan reformasi institusi dan industri yang dihasratkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, khususnya bagi menyelesaikan isu-isu strategik dalam industri padi dan beras negara. Pada 9 Oktober lalu, saya telah membuat satu pengumuman besar berkaitan reformasi industri padi dan beras, melibatkan 4 inisiatif utama, iaitu kajian semula ke atas struktur harga padi dan beras, pengenalan peraturan larangan pencampuran beras tempatan dan beras import, pemisahan fungsi dan kuasa institusi yang terlibat dalam pengurusan industri padi beras, dan pemerkasaan kawal selia dan penguatkuasaan industri melalui pemerkasaan kawal selia padi dan beras. Pelbagai program pecutan produktiviti padi telah dan sedang dilaksanakan oleh KPKM sebagai usaha berterusan untuk mempertingkatkan pengeluaran padi dan penghasilan beras tempatan seperti Smart SBB ala Skincan dan sebagainya. Antara pencapaian semasa inisiatif ini ialah KPA Gong Cengal, Gong Pasir dan Gong Geduk yang diselia oleh AIDA Kemara Kemasik, satu kejayaan di Kemasik, Pasir Putih, sehingga menghasilkan 10.35 tan dalam 1 hektar. Ini setaraf dengan Skincan. Saya membuat ucapan ketika melawat di Pasir Putih baru ini, saya berkata, pada masa akan datang nak lihat padi yang paling cantik, tak payah pergi Skincan, pergi ke Pasir Putih. Dan ini pengusahanya 100% Bumi Putra. Artinya Bumi Putra Kelantan boleh menghasilkan seperti yang dilakukan di Skincan. 10.3 tan metrik ini satu pencapaian yang cukup baik. Dan sekarang mereka sedang membuat musim yang kedua. Kalau kejayaan itu diulang, barangkali akan datang kita buat pula penanaman padi ala Kemasik Pasir Putih. Walau bagaimanapun, pada masa kini kemampuan negara menghasilkan beras adalah sebanyak 1.44 juta tan metrik atau 56.2% berbanding bekalan beras negara, manakala bakinya 1.12 juta tan metrik masih perlu diimport dari luar negara. Oleh itu, Kementerian menyambut baik sebarang cadangan jangka panjang ke arah mempertingkatkan produktiviti padi dan beras tempatan, khususnya bagi mengurangkan impak defisit imbangan perdagangan agro makanan. Mengenai program penanaman padi 5 kali dalam tempoh 2 tahun yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Beluran, Yang Berhormat Pokok Senar, Yang Berhormat Sungai Besar, Kementerian telah selesai melaksanakan program rintis di Mada pada tahun 2022 dan terbukti berpotensi tinggi untuk meningkatkan hasil padi dan juga pendapatan pesawah. Walau bagaimanapun, pelaksanaan program ini memerlukan persediaan rapi di pihak kerajaan, merangkumi pengurusan input dan ketersediaan pemain industri termasuk para pesawah. Pada masa ini, persediaan lengkap ke atas usaha tersebut sedang giat dilaksanakan oleh kementerian, termasuk pembangunan
infrastruktur pengairan fasa 1 di Mada yang melibatkan projek pemulihan menyeluruh empangan Pedu dan pembinaan 15 blok pengairan tersier yang melibatkan keluasan 11,000 hektar dan dijangka memberi manfaat kepada 5,000 orang pesawah. Sebagai makluman kepada Dewan, Kerajaan Sarawak telah mencadangkan pembangunan kawasan seluas 5,000 hektar sebagai usaha untuk menjadikan negeri ini salah satu jelapang padi utama negara. Langkah ini telah mendapat perhatian serius oleh Kerajaan Persekutuan. Projek ini telah dimulakan dengan pelaksanaan melalui Felkra Berhad di bawah seliaan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah serta kerjasama Kementerian Peladangan dan Komoditi. Yang Hormat, penjelasan sikit lah. Sebab Yang Hormat sudah pergi ke depan. Yang Hormat telah pergi ke hadapan. Saya nak ambil ke belakang sikit. Cadangan 5 kali setahun, 5 kali 2 tahun. 5 kali 2 tahun lah. 5 kali setahun dah telajak, minta maaf. Sebab Yang Hormat pun dulu sepatutnya jadi Menteri Dalam Negeri. Ini pertanian, saya susah tanya soalan sikit ya. Okey, Yang Hormat, apakah Yang Hormat sedar bahawa tanah di Mada ni dia telah tua? Dia tua mungkin dah 70 tahun lebih. Mungkin 80 tahun, 80 tahun. Dia sebelum merdeka telah digunakan. Sampai sekarang tak pernah berehat. Jadi Yang Hormat cadang lebih lagi tu, saya sokong. Tapi setelah tanah ni diberi kerehatan. Macam kalau tanah tebu, selepas 10 tahun dia tukar. Tapi kita dah 80 tahun tidak pernah direhatkan dan tanah ni makin teruk kerana digunakan racun, digunakan sebagainya. Itu sebab kalau kita masuk kawasan Mada, kaki kita akan masuk atas lutut, kaki tenggelam. Jadi kita hanya bertahan. Sekarang ni semua peringkat hanya mampu untuk dapat 1.5 tan serlur. Jadi yang sebut yang tinggi itu setengah tempat yang senang dapat air okey. Tapi pada keseluruhannya itulah yang kita dapat 1.5 tan ke 2 tan. Jadi apakah Yang Berhormat bercadang untuk merehatkan tanah Mada selama 2 tahun? Dan kerajaan bayar semualah. Tapi kerajaan tak payah bayar pun. Subsidi yang ada tu bagi kepada petani dan petani rehatkan tanah 2 tahun untuk tanam yang lain selain pada padi supaya tanah itu kuat balik. Jadi orang pun kalau dah umur 70 tahun dia tak boleh melahirkan anak lagi lah. Lebih kurang macam tu. Jadi kalau padi kita paksa, kita gunakan baja dan racun, tapi masih dia tak boleh bertahan sebab tanah terlampau lama. Terima kasih.